Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq Haji. Beberapa hari yang lepas ada satu insiden motor ni berlaku dan insiden motor ni viral. So, sebelum aku nak kupas lebih lanjut pasal insiden ni, kita tengoklah dulu video ni. Tujuan aku buat video ni bukanlah untuk mengecam mana-mana pihak ataupun mana-mana rider dalam video tu. Tapi tujuan aku buat video ni adalah untuk berkongsi pendapat ataupun benda yang aku ataupun rider-rider lain boleh belajar daripada video tu. Okay, so dalam video tu, situasi yang berlaku adalah yang mana rider yang naik motosikal bawa nurse tu, aku kategorikan dia sebagai rider A. Dan rider yang kena tolak ataupun jatuh motor dengan anak dia tu, aku kategorikan dia sebagai rider B. Situasi rider A kat simpang. Kalau macam apa boleh tengok dekat simpang tu agak busy lah, dan ada signboard berhenti dekat situ ya. Kalau apa perasan dekat sebelah kiri jalan ada signboard berhenti. So rider A ni dekat simpang 3 lah, dan rider B dekat jalan yang straight lah, dekat jalan yang lurus untuk teruskan perjalanan. So apa yang berlaku dekat situ, rider A ni nak keluar simpang 3 dan rider B ni nak teruskan perjalanan dia. Cuma apa yang berlaku dekat situ mungkin salah faham lah, sebab rider A ni tengok kereta warna biru dekat situ dah berhenti, tapi nak teruskan perjalanan dia kat simpang 3 tu. Tapi motosikal rider B ni tak berhenti, dia nak teruskan perjalanan. So apa yang berlaku kat situ hampir nak bertembung. Tapi pada pandangan aku, situasi jalan dekat situ agak sibuk dan kedua-dua rider ni tak ada lah laju pun. Dan apa yang berlaku sebenarnya tak ada berlaku apa-apa accident pun, tak sentuh pun kedua-dua biji rider motosikal ni. Rider A ni keluar juga daripada simpang tu dan memanggil rider B ni ke tepi jalan lah. Kalau hampa boleh tengok dalam video tu, dia agak macam marah juga kan. Apa yang rider A ni buat, rider A ni turun pada motor dan dia keluarkan helmet dia. Lampu perasan dekat situ dia hampir nak hentak rider B ni lah. Tak hentak pun kan. Dan rider A ni tolak rider B. Maybe rider B ni tertarik motosikal tu kalau tak salah aku, dan menyebabkan motosikal tu jatuh sekali dengan anak dan isteri rider B lah. Dan situasi tu menyebabkan netizen ataupun rakyat Malaysia, pengguna jalan raya yang lain marah lah dengan situasi tu sebab kelakuan rider A ni. So apa yang aku boleh belajar daripada situasi ni ataupun insiden ni kan. Okay, so first kali kalau kita perasan rider A ni kat simpang 3. So dekat simpang 3 dan ada tanda berhenti dekat situ. Benda first kali kalau kita belajar lesen balik kan, berhenti untuk sebelum kita jalan. Maksud tanda berhenti tu adalah kita berhenti dan kita tengok kiri dan kanan jalan dan pastikan jalan tu tak ada kenderaan, baru kita boleh keluar lah pada simpang 3 tu. Back to basic balik kan, kita punya peraturan jalan raya kan. Macam mana keadaan jalan tu sekalipun, busy ke tak busy, kita back to basic balik. Tapi dalam situasi rider A ni, macam aku cakap tadi, kita boleh perasan ada kereta biru, tapi mungkin si rider B ni tak perasan yang kereta biru tu dah berhenti dan rider B ni nak teruskan perjalanan lah, sebab tu memang jalan dia. Ada maybe rider B ni tak perasan, so dia teruskan perjalanan. Rider A ni tengok kereta biru tu dah berhenti, tapi motor rider B ni dia teruskan perjalanan dan hampir nak bertembung lah dekat situ, tapi tak touch pun, tak sentuh pun motor, kedua-dua biji motor tu. So seterusnya, pada pandangan aku, apa yang rider A ni boleh buat adalah rider A ni sebenarnya berada dalam satu posisi yang dah salah sebenarnya. Pun jalan tu busy, kita faham lah jalan tu busy kan, dan berlaku salah faham dekat situ. Walaupun kereta biru tu dah berhenti dan bagi jalan dekat rider A ni, walau macam mana pun rider A ni tetap kena tengok kenderaan-kenderaan yang lain lah.
sebelum dia nak keluar tu kan. Dan kalau boleh perasan, rider B tu tak ada lah laju mana, cuma maybe sebab salah faham kan. Dia kedua-dua kenderaan tu masing-masing mungkin nak pergi kerja kan pagi tu kan. Akulah apa yang rider A ni boleh buat adalah apabila berlaku dalam situasi tu dan tak tersentuh pun kenderaan tu, tak terlanggap pun kenderaan tu, rider A ni boleh angkat tangan dekat rider B dan senyum dan teruskan perjalanan. Sebab yalah pagi tu kalut nak pergi kerja kot, mestilah nak masuk kerja awal lah apa semua kan. Kenapa nak buang masa untuk bergaduh tepi jalan? Yang paling teruk sekali, benda ni viral kan, so mungkin akan efek kita punya kehidupan dalam hari-hari yang seterusnya kan. Dan benda kedua yang pada rider A ni tak patut buat adalah selepas dia panggil rider B ni untuk ke tepi jalan, dia turun pada motor tu dan dia keluarkan helmet dia dan dia angkat hampir nak hentak rider B. So kelakuan tu lebih kepada macam nak mencederakan si rider B tu lah kan. Tapi nasib baik dia tak buat benda tu, so kes tu mungkin tak panjang sangat lah kan. Tapi kalau dia angkat dah hentak rider B tu, mungkin kes tu akan lagi panjang lah. So benda kedua yang kita boleh belajar pada video ni, walau macam mana berlaku salah faham pun dekat atas jalan raya, apa yang penting kita tak boleh nak ikutkan kita punya amarah ataupun kemarahan tu sampai nak sentuh ataupun nak touch orang lain punya atau benda ke, orang lain punya badan ke, nak pukul orang lain ke. Sebab benda tu akan menyebabkan kes tu lagi panjang daripada kes kemalangan tu sendiri. Walaupun salah faham macam tu, pandangan aku benda tu simple je. Aku pun pernah berlaku dalam situasi tu kan. Sebab kadang kenderaan lain dah bagi laluan, tapi ada certain kenderaan dia nak lalu juga kan. Pernah je aku berlaku benda tu, tapi angkat tangan, senyum dan ciao kan. Tak ada nak buang masa nak bergaduh ke apa. Kadang sebab benda tu tak sentuh pun, tak ada berlaku physical contact kenderaan pun, tu tak ada masalah sangat lah. Melainkan memang berlaku physical contact, itu lain cerita lah. Kita boleh sembang tepi macam mana kan nak selesaikan masalah tu. Apa sekalipun yang berlaku atas jalan raya, atau salah faham ke, accident ke apa pun kan, jangan bertindak terburu-buru lah. Jangan bertindak melulu. Sebab apa? Sebab benda-benda macam tu, contoh macam yang situasi tu berlaku lah kan, ada orang, sebab bulan ni banyak lah kenderaan dah pakai dashcam apa semua kan. So benda-benda tu senang je viral dan benda-benda tu senang je jadikan bahan bukti atas tindakan-tindakan kita yang terburu-buru tu lah kan. Nak pukul orang, nak maki-maki orang. Sebab benda-benda tu semua boleh jadi bahan bukti untuk digunakan dalam mahkamah. So itu sedikit benda-benda yang aku rasa kita boleh belajar lah. So dalam situasi sebenar, kita sendiri pun tak tahu kan, tindakan kita mungkin di luar pada batasan yang sepatutnya kan. So apa-apa pun banyakkan bersabar. Dan aku rasa video aku sampai sini. Kita jumpa dalam lain video. Bye guys, ciao. Assalamualaikum. Dangerous, big like notorious.